What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto. Alright, dalam video kali ni sambil menunggu chapter terbaru keluar, jom kita borak ajak ringan-ringan berkenaan dengan anime episod terbaru 970 yang bertajuk The Opening of the Great Pirate Era. Tapi sebelum tu kita boleh tengok masa Roger dieksekusi tu, dorang macam remake balik kan. And masa kat situ adalah beberapa perbezaan yang kita boleh tengok seperti yang dikongsikan dalam grup community One Piece. Contohnya yang terbaru ni kita boleh tengok Mihawk hadir dengan Yoru-nya. Cuma apa yang nak aku kongsikan atau ajak berdiskusi bersama-sama adalah pasal Oden ni. Bukan apa, lepas aku tengok latest episode ni, hati aku tiba-tiba jadi hiba tau. Bukan apa, dia punya mood bertukar drastik gila. Daripada terisi dengan happiness, joy, dan adalah sedih-sedih sikit pasal perpisahan dengan Roger apa semua tu kan. Tiba-tiba jadi macam ni pula. Dan of course keadaan akan jadi semakin buruk lepas ini. So aku tertanya-tanya, kenapa Oden tak minta tolong Whitebeard Pirates ataupun The Remnant of Roger Pirates? Alright, untuk tahu sebab dia, jom tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Share channel ini kepada kawan-kawan korang menerusi Facebook, Instagram dan WhatsApp supaya lebih ramai yang mengenali channel ini. Follow IG Kimis Coverto so that korang dapat update terkini dari aku. DM IG Kimis Coverto sekiranya korang nak aku promote bisnes, servis atau media sosial korang. Join grup Telegram Coverto Fleet untuk berpeluang memenangi hadiah every month. 5 pemenang akan dipilih setiap bulan. Hantarkan video anda ke email kimiscoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai segmen What Up Anime. Ayo, jadikan channel ini setanding dengan channel-channel Tori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys. First of all, kalau korang nak tahu full kisah Oden ni sampai habis, aku ada buat sebelum ni. So korang boleh klik link dekat description. Setelah mengembara 5 tahun menjadi lanun, Oden finally telah berjaya memenuhi his long life ambition, iaitu untuk keluar dari negara Wano, meneroka dan menjelajah dunia. Lepas dia bersama-sama Roger Pirates berjaya menemui harta karun Joy Boy di Laugh-Tale, mereka telah mempelajari sejarah dan rahsia sebenar atau the true history of the world. Diorang telah mempelajari tentang The Void Sentry, rahsia Will of D, rahsia tentang Ancient Weapon, dan Oden juga telah mengetahui bahawa dulunya Wano mempunyai hubungan dengan dunia luar satu masa dulu. Setelah mengetahui perkara tersebut, Oden telah mewujudkan satu cita-cita baharu dalam hidup dia sekembalinya dia ke Wano nanti, iaitu untuk membuka semula negara Wano. Dan sebelum ni Oden menjadi tertanya-tanya kenapa negara Wano perlu ditutup. Namun setelah pertualangannya, dia telah mempelajari banyak perkara dan even menurut Oden mungkin orang akan menganggap tindakan dia tu macam selfish. Yalah, dah lah tinggalkan macam tu je posisi daimyo. Lepas tu keluar pula dari negara Wano yang telah menjadi peraturan negara tu. Tinggal anak bini lagi. Lepas tu balik semula ke Wano nak jadi shogun pula. Siap nak buka border lagi. Dan masa dia bercerita tu, dia tengah ada dalam kapal Roger lagi. So at that time, Relic telah offer untuk bantu. Begitu juga dengan Akataro dan Bagijiro. Tapi Oden cakap hanya Kozuki Clan sendiri yang boleh menyelesaikannya. Dan Oden telah bersumpah di depan Roger Pirates bahawa dengan bantuan rakan-rakan seperjuangannya, dia akan membuka semula negara Wano dan akan nantikan masa hadapan 20 tahun akan datang. So dari pernyataan kat sini, jelaslah kita boleh tengok bahawa memang Oden reject bantuan dari Relic Shanks dengan Bagi. Cuma persoalan dia adalah kenapa? So apa yang aku akan kongsikan ni bukan final. It's still open untuk discussion, okay? Korang boleh komen kat bawah reason korang pula. Alright. Reason yang pertama aku adalah, aku rasa lepas Oden berjumpa dengan Roger, semangat dia dan jati diri dia semakin kuat. Pasal kita kenal kan perangai Oden ni macam mana. Bukannya senonoh sangat pun masa awal dulu. Memang dia suka menolong orang lain, tapi most of the time pertolongan dia tu akan berakhir dengan menyusahkan lah. Senang cerita, bagus tak payah tolong. So lepas dia dah tengok perangai Roger, kecekalan Roger sebelum ni, dia jadi motivated. Dia pun rasa nak juga untuk jadi macam Roger, untuk capai cita-cita dia dan lead untuk mencapai cita-cita itu. So that's why pada aku, masa kat atas kapal Roger tu seolah-olah Oden menyahut cabaran itu
dan akan cuba sedaya upaya untuk buka sempadan negara Wano. Walaupun dia tahu tugasan tu agak berat. Tapi kalau nak dibandingkan dengan Roger, impian Roger lagi mustahil. Nak pergi ke sana, nak pergi ke sini bukannya senang. Dan setiap lokasi yang diorang pergi tu ada macam-macam cabaran. Pulau Langit lah, Pulau Dasar Laut lah, Pulau Peti lah, sampai akhirnya diorang berjaya juga sampai ke Laftel. Yang mana Roger masa tu dah dalam keadaan nazak sangat dah pun. Sebab tu pada aku, masa Oden dapat berita yang Roger dah dieksekusi, dia cakap, hidupmu sungguh luar biasa. Dan dia juga nak cuba untuk buat dan capai apa yang Roger berjaya buat dan capai. So ni first point aku lah, which is Oden menolak tawaran untuk dibantu adalah disebabkan dia motivated dengan kisah hidup Roger yang dia dapat saksikan dengan mata kepala dia sendiri. Nothing is impossible. Alright, point yang kedua. Poin yang kedua aku adalah mungkin disebabkan dia ingat dia cukup kuat untuk handle masalah tu. So sebagaimana yang kita sedia maklum, tak dinafikan Oden memang cukup kuat. Contoh yang kita boleh tengok adalah masa dia belah babi gergasi, The Mountain God, masa kat Flower Capital sebelum ni kan. Lepas tu pula kita boleh tengok dia tak perlukan pun Red Scabbard masa dia pergi ajak berperang dengan Ashura Boy kat Kuri sebelum ni. Selamba dia je pergi seorang-seorang, dan bukan dia yang ajak pun Kinemon dengan Denjiro untuk ikut dia. Dan dalam episod terbaru ni juga kita boleh tengok seorang dia je pergi serang Shogun. Yalah, kalau dipikir-fikirkan balik, kau nak pergi bunuh raja kot, ingat pengawal nak tengok je. Ni kalau kita nak cerita dari segi kekuatan dia lah. Dan lepas dia return ajak berperang dengan Kaido apa semua, kita boleh tengok dia cukup yakin dengan Red Scabbard. Bagi dia, dorang dalam bilangan beberapa orang tu dah cukup untuk kalahkan Kaido. Yang paling obvious adalah disebabkan Red Scabbard tu sebelum ni adalah hasil didikan dia sendiri. So sebab tu dia yakin yang dorang boleh menang. Alright, sebab yang seterusnya adalah mungkin Oden tak boleh nak hubungi dorang balik. Maksud aku Whitebeard dengan The Remnants of Roger Pirates tu. Yelah, macam at first mungkin dia rasa dia mampu, tapi lepas dia tengok dorang ni ada muslihat apa semua, so Oden kalau pun cuba nak call balik Relic ataupun Whitebeard, dia dah tak boleh dah nak hubungi diorang balik. Pasal yelah, sebagaimana yang kita tahu, Wano kan sebuah negara yang tertutup dan tak ada siapa yang dibenarkan keluar ataupun masuk negara tu. Dan ditambah pula negara Wano guna a very unique kind of Dendan-mushi yang diberi nama Smart Tanishi. Dan Smart Tanishi ni pula mempunyai a very limited range, sebab semua signal kena dihantar ke bos Tanishi dulu baru boleh berhubung. Dan tak macam Dendan-mushi yang biasa yang boleh contact directly. So nak tak nak, sama ada Oden atau Red Scabbard terpaksa lah keluar dari negara Wano untuk cari Whitebeard atau Remnants of Roger Pirates. Dan pada aku, tugasan untuk cari reinforcement adalah terletak pada Oden semata-mata. Pasal dia mungkin tahu kemungkinan Whitebeard ada di mana. Dan kedua, lepas 5 tahun dia melanun, mungkin dia dah tahu cara menavigasi kapal. Cumanya berkemungkinan dia tidak berbuat demikian adalah disebabkan kalau dia tinggalkan Wano dan tak datang ke Flower Capital menari berbogel apa semua, ratusan penduduk Wano yang tak bersalah akan dibunuh, akan diculik, akan dijual dan disembelih setiap minggu. So disebabkan itulah aku rasa macam dia dah tak boleh tarik balik dah kata-kata dia sebelum ni, janji dan ikrar yang dia dah buat depan Roger Pirates. Nak tak nak, suka tak suka, senang ke payah, dia sendiri juga kena settlekan problem tu. Siapa nak come out first? Dahsyat brother, umur 19 tahun dapat income 30k sebulan. So guys, korang yang ada masalah kewangan, macam korang student ke atau hilang kerja atau nak bantu mak ayah, Yens.std ni tengah open slot 100 terawal untuk guide buat bisnes jual baju Yens yang dah ramai artis pakai. Kalau korang follow dia and join jadi tim Yens, dia orang gentle nak guide korang buat income 10,000 sebulan. Korang akan dibekalkan dengan strategi bisnes, dapat Zoom coaching every week, 1-to-1 dengan leader, dan baju dia senang jual. Artis pun recommend tau. Serius rugi kalau korang tak follow IG Yens.std dan join sekarang. Let's go anak muda, raya tahun ni bagi duit kepuk-kepuk banyak-banyak kat mak ayah. Adakah anda mengalami masalah ini? Baru tengah bulan data dah habis, top up just nak beli internet je, call tak boleh. Baru tengok movie kejap je dah dapat mesej baki data dah kering. Line tersangkut-sangkut masa dalam kereta. Untuk internet terpaksa belanja beratus-ratus. Kini tidak lagi dengan Tone Wow. Sekiranya anda kaki movie, kaki media sosial, kaki YouTube, kaki Kimis Coverto, anda dah tak perlu berbelanja ratusan sebulan kerana dengan top up RM50 dengan Tone
pun wow, anda akan dapat 89 gig data, unlimited call all network, khairat kematian, data boleh carry forward, free voucher point setiap kali top up. Kiranya ini tawaran yang terbaik yang pernah berlegar-legar di ruangan telinga anda. Silakan WhatsApp nombor yang tertera di ruangan description di bawah. Jom belajar trading FX dengan Lutsina Academy. Sebab korang boleh kuasai skill dengan segera sampai boleh jadi terror. Caranya sangat mudah. Korang hanya perlu dapatkan e-book dari tim Lutsina Academy yang sedang mengadakan promosi durian runtuh. Diskaun mencecah RM700 guys. Yes, e-book Lutsina Academic Trading Mastery Pucuk Entry hanya ditawarkan RM150 sahaja. Kena cepat geng, sebab diorang hanya offer 200 stok je untuk bulan puasa ni. Dan bersempena Ramadan ni juga, diorang ada ambil intake untuk 100 orang terawal dengan yuran serendah RM100 dan akan jadi harga normal balik lepas Ramadan ni, iaitu RM300. Kena lekas geng, sebab siapa yang join dalam bulan puasa ni, Riz nak sedekah giveaway sebanyak $250 bersamaan RM1,000 kepada yang join. Riz ni tak ajar basic tau, dia terus ajar teknik shortcut untuk jadi pro. Korang boleh belajar banyak benda: zero float, pucuk entry, swinger, scalper, favorite, market direction, advanced SNR, ultimate candlestick, advanced breakout, faking break pattern, sideway rocket pattern, dan senang cerita memang sangat mudah untuk difahami. So kalau korang berminat, korang boleh klik link WhatsApp di ruangan description kat bawah. Okay? Sebab yang seterusnya pada aku adalah berkemungkinan pengetahuan rahsia yang telah mereka temui di Luftail. Ni just my thought. Aku rasa mungkin di Luftail Oden menemukan rahsia bahawa orang yang akan membuka negara Wano adalah dari garis keturunan Kozuki sendiri. Bahkan bukan itu saja, berkemungkinan Oden juga tahu bahawa sebenarnya bukan sahaja membuka negara Wano, bahkan membawa dunia to the dawn adalah mereka dari garisan keturunan Kozuki sendiri. So sebab tu Oden eager to settle all this by himself and his fellow retainer, the Red Scabbard. Dan kalau kita boleh imbas balik dalam chapter 984, kita mengetahui bahawa Yamato telah memiliki jurnal pengembaraan Oden, dan Oden telah menulis semua perkara yang mereka berjaya terokai dan pelajari. So that's why aku dengan yakin mengatakan klan Kozuki yang akan membawa seluruh dunia to the dawn. So takkan nak buka Wano sahaja, gak bisa kan? Sebagaimana yang kita boleh tengok dalam chapter 996 muka surat 10, setelah berjaya menyelamatkan Momonosuke dari serangan Hacha, Yamato telah mengatakan kepada Momonosuke supaya dia terus terselamat, kerana orang yang akan guide the world to the dawn is none other than you. Dan kalau kita perhatikan betul-betul dalam chapter 984, 996 dan chapter 1000, aku rasa there is something yang Oda cuba nak bagi tahu kita menerusi dialog dan flashback yang ada dalam chapter tersebut. So aku rasa kat sini aku dah buka sikit some idea kepada penteori-penteori Facebook ke, penteori WhatsApp ke, penteori YouTube ke. So korang kaji sendirilah dan buatlah kesimpulan. But it just dari pemerhatian aku tentang ketiga-tiga chapter ni, aku ada perasan something, dan something yang mungkin boleh dikonklusikan. Okey, dalam chapter 984 kita mengetahui bahawa Yamato telah memiliki journal Oden yang dianggapnya sebagai Bible. Dalam chapter 996 pula, Yamato bagi tahu bahawa Momonosuke yang berdarah keturunan Kozuki yang akan membawa dunia to the dawn. Dan immediately after scene Yamato dan Momo jatuh ke aras ground floor tu, kita boleh tengok scene telah beralih ke arah law yang teringat pasal D-Clan, dan dia flashback balik tentang apa yang Don Quixote Rocinante ataupun Corazon bagi tahu dia. Lepas tu pula dia flashback balik tentang perbualan dia dengan Nico Robin, dan Robin bagi tahu dia pun tak tahu pasal Clan D, dan the only way untuk tahu adalah dengan cara mengikut the Red Poneglyph. Lepas tu Law bermonolog seorang-seorang tertanya-tanya apakah yang dimaksudkan dengan sumpahan takdirnya itu. Dan sekali lagi dalam chapter 1000, sebaik saja scene beralih kembali ke arah Yamato, Momonosuke dan Shinobu. Terus Momo cakap, D,
Dan yang tu bagi tahu bahawa dalam buku log Oden tu, Oden tulis nanti 20 tahun akan datang sekumpulan lanun muda yang cukup kuat ke negara Wano. Lepas tu pula yang tu flashback balik berkenaan dialog dia dengan Ace sebelum ni. Ace ada cerita pasal impian adik dia yang membuatkan Ace dengan sabut tergelak sebelum ni, dan Ace larang Yamato untuk gelak sebab tu impian adik dia. Yamato yang sedang memegang buku Oden pun cakaplah yang dia tak akan gelak pasal apa yang adik Ace cakap tu sama sebiji macam a certain figure pernah cakap, which is Roger lah saja Yamato tak beritahu. So disebabkan 3 chapter inilah aku sangat berkeyakinan bahawa the main reason why Oden tak minta bantuan siapa-siapa at that time adalah segala-galanya telah ditakdirkan. Mungkin that is the word yang terdapat dalam logbook Oden. So sebab tu dia sangat yakin dengan ramalan itu and living with the fate. Dan dia sendiri beritahu yang kalau dia tak dapat bunuh Kaido, takkan ada siapa lagi yang mampu. That is the fate. Dan dalam chapter 999 pun kita boleh tengok dialog Yamato mengatakan berapa punya banyak lanun yang ada dalam dunia ni, tapi Luffy juga yang diorang jumpa. Dan bukan tu sahaja, siap ada nama D lagi. So these are all my answer guys. Jangan lupa untuk share your thought down below, okay? And before I end, sedikit renungan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud umatku diberi 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu ketika Ramadan, iaitu yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada kasturi di sisi Allah. Yang kedua, para malaikat beristighfar untuk mereka sehingga mereka berbuka. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memperindahkan syurganya setiap hari dan berfirman, hampir-hampir hamba-Ku yang soleh akan dicampakkan pelbagai kesukaran dan penderitaan lalu kembali kepadamu. Mereka sanggup bersusah payah di dunia demi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang keempat, syaitan dibelenggu, tidak dibiarkan lepas seperti bulan lain selain Ramadan. Yang kelima, mereka akan mendapat keampunan pada akhir malam. Orang yang beramal akan disempurnakan pahala amalan mereka setelah selesai mengerjakannya. Mengenai anugerah kelima ini, ada sahabat bertanya kepada baginda, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu berlaku pada malam Lailatul Qadar?" Baginda menjawab, "Bukan, tetapi pelaku kebaikan akan disempurnakan pahalanya seusai menyelesaikan amalannya." Hadis riwayat Ahmad. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi